Okey. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan. Sebelum kita mula, bagi menambahkan keberkatan majlis, marilah sama-sama kita memulakan majlis ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi saya ucapkan selamat datang ke Bengkel Tata Cara Mendaftar di Google Scholar, Scopus, WOS dan ORCID. Dan penceramah jemputan hari ini adalah Cik Hazlin Ibrahim Han, Pustakawan Kanan Pita UiTM Cawangan Melaka. Dan saya Dr. Raiha binti Aminuddin sebagai moderator webinar hari ini. Jadi untuk makluman semua, objektif penganjuran projek bengkel ini adalah bagi memberi pendedahan kepada para pensyarah dan staf UiTM Cawangan Melaka tentang kepentingan mengetahui dan mendaftarkan nama anda ke dalam Google Scholar, Scopus, WOS dan ORCID. Jadi bengkel ini juga diharapkan dapat membantu UiTM Cawangan Melaka untuk mencapai PI 124 iaitu jumlah staf yang mempunyai 10 jumlah citation baru dan meningkatkan visibility UiTM Cawangan Melaka. Jadi program ini merupakan anjuran bersamalah unit jurnal dan penerbitan universiti dan juga dari PGI dan kerjasama bersama Perpustakaan Tun Abdul Razak Bita UiTM Cawangan Melaka. Jadi sebelum saya menjemput penceramah, ingin saya ingatkan sekiranya peserta ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada penceramah, peserta boleh nyatakan soalan anda di ruangan chat atau peserta boleh membuka mic bagi mengutarakan soalan secara terus kepada penceramah lah. Dan link kehadiran akan dikongsikan pada akhir sesi webinar dan sesi webinar ini juga dirakam dan video rakaman akan dimuat naik ke laman YouTube PGI lah. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis menjemput Cik Hazlin Ibrahim Han bagi meneruskan bengkel kita pada hari ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Dr. Raiha. Assalamualaikum semua dan selamat pagi lah. Jadi saya ucapkan terima kasih JPU dan juga bahagian PGI untuk ruang dan juga peluang pada pagi ni lah untuk kita bercerita sedikit ataupun berkongsi apa yang kami tahulah untuk membantu rakan-rakan penyelidik ataupun pensyarah semula. Okey, saya rasa kita buat santai saja sebab dia lebih mudah bagi saya untuk berkongsi sebab kita cubalah yang terbaik sebaik mungkin untuk membantu rakan-rakan pensyarah semua. Okey, saya cerita dulu sikit-sikit. Porsina dah bagikan link di ruangan chat untuk rakan-rakan pensyarah ataupun penyelidik berikan sedikit butiran lah yang diperlukan untuk diisi. Ini untuk membantu tuan-puan semua jugalah. Dia cerita dia mula dalam setahun dua ke belakang ini. Saya percaya ramai yang dah ada profil masing-masing. Tapi untuk library dalam setahun dua ni kami diminta untuk membantu rakan pensyarah untuk membina profil. So kita tengoklah bagaimana cara untuk bina, adakah mudah ke susah ke, apakah tata cara dia dekat Google Scholar, dekat Scopus dan yang lain-lain untuk saya tunjukkan. Okey, jika ada masalah selepas ni tak ada masalah lah, kami akan bantu. Kalau di kampus Alor Gajah tu boleh berhubung dengan saya lah. Kalau di kampus Bandaraya kita ada pustakawan rujukan Cik Helmi. Kalau di Jasin kita ada Encik Azim. So masa dalam proses pendaftaran tu jika ada sebarang pertanyaan ataupun keliru boleh hubungi pustakawan-pustakawan rujukan di kampus masing-masing ataupun nak datang library nak face to face terus pun boleh, tak ada masalah.
Okey, so objektif dia adalah untuk membantu warga penyelidik lah, macam Dr. Raiha dah mention tadi. Untuk PI baru, saya pun difahamkan ada PI baru untuk citation ni apa semua kan. So untuk profile ni adalah salah satu cara lah ataupun kaedah untuk para pensyarah meningkatkan citation masing-masing lah. Untuk kemaskini profile, kita nak nampak visibility bukan saja untuk pensyarah sendiri tapi untuk UiTM sendiri. Kemudian memastikan hasil pendidikan adalah di bawah account profile, sebab first masa kami buat semakan 2 tahun lepas lah, kebanyakannya artikel ataupun profil penyelidik itu tidak kita boleh kata tidak kemaskini lah. Ada yang artikel yang tidak di indeks di bawah researcher tu sendiri. So jadi satu kerugian lah bagi researcher dah tulis penat-penat tapi artikel tidak diindeks bawah nama kita. Tu kita nak tengok lah. Kemudian untuk memastikan pendidik afiliasi UiTM yang tepat. Ni pun cerita dia kenapa kita perlukan afiliasi UiTM. Adakah kalau kita bekerja dekat dalam UiTM ni, dekat dalam Scopus tu afiliasi kita memang UiTM. Tu kita nak tengok, sama-sama tengok. Kemudian untuk membantu penyelidik mengakses maklumat citation dan juga hash index lah. Seperti yang diketahui, saya rasa pensyarah-pensyarah lebih arif lah apa dia punya kepentingan citation, apa kepentingan hash index ni bagi pensyarah-pensyarah sendiri ataupun ahli akademik. Okey, saya tunjuk sikit bagaimana sistem yang kami akses ataupun yang kami update, di mana setiap profil yang diserahkan pada pihak kami, pihak perpustakaan, kami akan buat update di dalam sistem penerbitan. So contoh saya ambil ini Prof Abdul Rahim ni. Contoh Google Scholar 18 citation 1001 ni pada Google Scholar Scopus 8, citation 200, WAS 4, citation 74. So dekat sinilah nanti kami akan update setiap butiran-butiran ataupun setiap detail maklumat yang ada dekat dalam Google Scholar, Scopus dan juga WOS. So nanti maklumat ni akan appear di dalam UiTM Expert. Dalam UiTM Expert dia akan terpapar dekat situlah selepas proses update. So kalau tuan-puan tengok UiTM Expert, tuan-puan tu macam ada rasa keraguan ke ataupun rasa macam dah banyak kita punya citation dan juga hash index ni tapi tidak update. So boleh berhubung dengan pihak kami lah, pihak perpustakaan. Okey, so kalau tengok kat sini, Profesor Rahim ni, Abdul Rahim, sebelum ni 6415. Selepas kami buat kemaskini 8418, 8 Scopus, 4 WAS dan juga 18 Google Scholar. So yang ni akan sentiasa berubah, data ni akan sentiasa berubah. Adakah dia akan sentiasa meningkat? Sepatutnya akan sentiasa meningkat lah. Tapi ada beberapa kes yang dia akan turun selepas proses kemaskini. Kenapa? Saya tunjukkan kenapa. Dah dapat banyak dah, tapi bila kemaskini dia makin rendah. So nanti saya tunjukkan. Okey. Ini adalah statistik ID Google Scholar, Scopus dan juga WOS. Scopus dengan WOS dia ada cerita lain sikit lah. Sebab tak mudah untuk nak publish paper dekat dalam Scopus, dekat dalam WOS. Tapi untuk Google Scholar dia lebih mudah dan akaun dia pun lebih senang untuk dibuat lah. Dia free saja dan akaun senang dibuat. So sekarang ni UiTM kita tengah fokus membantu pensyarah untuk ada Google Scholar account. Yang ada Scopus dan WS pun boleh, tak ada masalah. Itu lebih bagus lah. Tapi yang sekarang fokus utama adalah untuk Google Scholar account. So sekarang ni kalau kita tarik daripada kami punya sistem penerbitan, masih ada lagi 269 orang penyelidik UiTM Melaka yang masih belum ada Google Scholar ID. So yang ni yang kami nak bantu sekurang-kurangnya mempunyai Google Scholar ID. Okey. Sebab topik kita ataupun PI untuk PGI adalah meningkatkan citation, dia ada banyak cerita di sebalik tu. Kat sini saya paparkan sedikit statistik lah yang saya ambil daripada statistika ni. Bermula yang ni Januari 2022.
ada beberapa social media platform ataupun social network yang digunakan oleh pengguna lah. Dan kita tengok Facebook sekarang memang walaupun kita rasa macam Facebook ni dah jarang orang guna, tapi kalau ikut data Facebook ni masih ramai lagi yang menggunakan. Sebab tu saya nampak ada beberapa nama profesor yang nama-nama yang besar menggunakan Facebook sebagai salah satu platform untuk dia visiblekan artikel. Setiap kali dia tulis artikel, di indeks, dia akan maklumkan dekat dalam Facebook. So ramai yang akan pergi follow dia punya profile ataupun site dia punya artikel. So itu adalah salah satu cara untuk visiblekan artikel tuan-puan lah. Selain daripada yang lain-lain tu macam apa lagi ada kat sini? Twitter, yang akademik sikit lah. Macam TikTok pun boleh, tak ada masalah. Tapi terpulang pada kita macam mana cara kita nak guna lah. Kebanyakannya Facebook yang saya nampak. Kalau ikut academic social network site pun, dia tak lari. Ada beberapa artikel yang saya try cari dan lihat apakah site-site yang popular yang digunakan oleh ahli akademik ni untuk visiblekan dia punya hasil kajian. So dia memang tak lari daripada Academia, ResearchGate, Google Scholar, OKID, Scopus. Publon ni dah tak ada, dia dah integrate dengan WOS. Nanti kita cerita bila sampai kat Publon ni, dengan linked. So yang Google Scholar, ORCID, Scopus dan juga WOS ni yang kita nak cerita pagi ni lah. Yang lain-lain boleh digunakan, register pun free juga, terpulang pada kita apakah tujuan kita untuk membina profil. Macam saya tidaklah aktif menulis, tapi saya ada gunakan kesemua profil ni untuk saya nak cari artikel. Kadang-kadang artikel yang ada dekat dalam library ni kita tak subscribe. So saya pergilah minta dekat ResearchGate ni. Macam ada beberapa artikel yang baru ni saya minta, baru request terus dia punya author ataupun penulis asal email dekat kita artikel, full artikel. Itu adalah kegunaan lah, dia terpulanglah pada kita punya interest ataupun bagaimana cara kita nak gunakan platform-platform yang ada ni. Okey, so untuk Scopus, Research ID, saya ulang semula lah. Scopus, WOS, Google Scholar dan OKID. Yang ini yang kita nak cerita pada pagi ni. Kalau ada pertanyaan boleh tanya terus, tak ada masalah. Kalau saya laju pun bagi tahu supaya sama-samalah dapat follow kami punya ataupun saya punya taklimat pagi ni. Kita sama-sama berkongsi lah. Okey. Saya cerita dulu Google Scholar. Untuk UiTM, saya rasa tak ada masalah. Sebab kita ada Gmail UiTM tu. Kalau luar daripada UiTM, kalau dia access saja Google Scholar, dia akan nampak step macam ni. Nota ni nanti saya akan bagi. Dia akan nampak step macam ni. Sebab dia tak kenal kita siapa lagi. Tapi kalau kita bekerja dekat dalam UiTM, buka saja Google Scholar tu, kita akan nampak gambar kita dekat atas tu. Macam pagi-pagi kita buka email kan, buka saja tab untuk Google Scholar, kita akan nampak kita punya gambar dekat atas tu. So untuk yang step ni, saya skip lah. Saya skip step ni sebab yang ni untuk mereka yang tidak mempunyai akaun Google. Okey. So kalau tuan-puan buka akaun Google Scholar, dekat atas ni akan nampak gambar kita, klik saja dekat My Profile. Sama ada dekat dalam ni dah ada profile kita ataupun dia ada nama kita tapi tak ada ni detail-detail artikel ni semua tak ada. Kalau nak buka sekarang pun tak ada masalah, boleh sama-sama follow. Nanti buka sekali link yang Puan Rosina bagi tu, masukkan sekali terus detail apa yang kami perlukan untuk UiTM expert tuan-puan lah. Okey. So kalau klik dekat sini, nanti ada button title ni, nanti saya tunjukkan hands on Yang ni saya tunjukkan slide dulu. So nanti kita akan add artikel kita, sama ada kita cari menggunakan nama ataupun kita nak cari menggunakan artikel pun boleh. Bila kita run saja, klik saja add ni tadi, add kat sini. Sama ada nak masukkan artikel kita by group ataupun by artikel, ataupun kita ada artikel manual, artikel yang fizikal tapi tak ada di indeks dekat mana-mana.
Itu pun boleh dimasukkan dekat dalam kita punya Google Scholar account. Dia tidak semestinya artikel-artikel yang diindeks dekat dalam Google saja. Okey. Ni nanti saya tunjukkan secara hands on. Tapi saya dah buat slide ni lah untuk membantulah kalau terlepas ke apa semua kan. So nanti kita klik edit. Kalau dah masuk ada macam contoh nama saya ni, DH Ibrahim Han, tak ada dia punya detail, kita masih boleh edit lah. Klik saja dekat bahagian edit ni, nanti edit saja. Okey. Yang penting bagi profile, klik dekat yang pensel ni, make profile public. Kebanyakannya semasa kami buat semakan, profile ada tapi kami tak boleh akses. Sebab profile tu dia visibility kat sini dia tak tick. So profile ada tapi orang tak boleh tengok. Sebab dia tak tick dekat profile public. Pastikan tick dekat situ. Sekali lagi saya tunjuk yang hands on. Okey, kalau profile ada dua, boleh pilihlah salah satu mana yang nak update, yang satu lagi tu delete saja. Kalau macam saya pun ada dua sebelum ni. Yang satu tu saya delete, saya maintainkan satu yang menggunakan email UiTM lah. Sebab kat sini nanti dia akan ada kita punya email, kita gunakan email apa. Okey. So ini contoh profile yang complete. Yang ini yang kami nak, maklumat-maklumat yang ni yang dekat dalam link yang Polresna bagi tu. Okey. Yang first kami nak kat atas ni profile link. Yang ni copy link kat sini. Kemudian kat sini ada publication information yang kat sini. Berbanyak artikel yang kita publish. Kemudian kita ada citation dekat sini. H-index dan juga yang ni adalah maklumat co-author listing lah. Nanti kita akan belajar. Okey. Okey. So selain daripada tu, saya sangat mencadangkanlah untuk pensyarah-pensyarah gunakan sepenuhnya Google Scholar ni untuk membantu proses penulisan lah. Sebab dia bukan sahaja profile, kita boleh buat Google Scholar Alert. Macam saya akan set berapa banyak alert ataupun artikel-artikel, keyword-keyword yang saya perlukan. So nanti saya semak saja dekat email saya, Google Scholar, setiap kali ada artikel baru yang diindeks dekat dalam Google Scholar, dia akan hantar dekat email saya. So saya akan tengoklah, kalau macam contoh katakan saya tengah buat tulisan tentang sosial media, so dia beritahu ada artikel baru, ada artikel baru, ada artikel baru. So kita just klik saja. Tak adalah setiap hari kita nak tengok dekat Google Scholar. Yang ni kami boleh ajar, boleh berikan sedikit perkongsian lah melalui kelas yang lebih detail lah, sebab kita ada kelas kemahiran maklumat yang tu dalam tu ada modul untuk Google Scholar, Scopus dan juga WS. Okey, untuk pagi ni kita tengok bagaimana nak buat account dahulu. Okey. Seterusnya ini pun juga nanti saya akan tunjukkan dalam kelas untuk yang lebih detail lah, macam mana Google Scholar citation ni dia akan bagi kita satu notifikasi untuk kita revise balik sama ada artikel kita ni betul ke tidak, profil kita betul ataupun tidak, dan bagaimana caranya untuk kita dah cari-cari artikel, kita nak save dekat dalam My Library. Esok-esok bila kita buka balik, kita tengok je, cari je balik mana yang kita dah telah simpan dekat dalam My Library. Selain daripada Google Scholar, salah satu cara lagi, Google Scholar ada indeks bahan-bahan daripada IR. Itu adalah salah satu cara untuk visiblekan artikel. So kalau dekat dalam pita ni, kalau nampak email tu, cari nama email Cik Ilya Nur Fatin Uthman tu, daripada pihak pita yang mengumpulkan bahan-bahan untuk bahan harta intelek. So kita kumpulkan bahan-bahan ni, kita akan masukkan dekat dalam IR UiTM untuk visiblekan artikel-artikel dan simpan dia sebagai harta intelek. Boleh juga salah satu cara untuk visiblekan artikel. Kalau ada masalah boleh kontak dengan Cik Ilya. Okey, saya pergi kepada hands on untuk Google Scholar. Terlebih dahulu kalau ada pertanyaan nanti boleh bagi tahu kat saya lah. Okey. Dia senang je sebab Google Scholar ni simple. Type saja dekat sini Google Scholar. So dekat bahagian atas ni kita akan nampak gambar kita. Kita akan nampak gambar kita kat sini lah. Kalau gambar kita profil tu lain, tukarlah. Tukar saja. Masuklah profil add account yang lain. Okey.
Dekat atas ni ada my profile, klik dekat sini. Okey. Klik dekat situ, automatik nanti tuan-puan akan nampak lah artikel-artikel tuan-puan yang ada dekat dalam ataupun yang diindeks dekat dalam Google Scholar. Okey, kalau tak ada, jangan risau, klik saja dekat sini. Button ni. Add saja artikel. Okey. Kemudian masukkanlah. Contoh, rasanya nama kita diindeks atas nama Hazlin. Contoh saya ambil add artikel. Nanti saya type saja nama kita dan klik saja search. So nanti Google akan carilah artikel-artikel yang diindeks di bawah nama Hazlin. So katakanlah artikel ni artikel saya klik saja, add saja. Add saja, kliklah mana satu dan add saja. Okey? Pastikan artikel tu adalah artikel kita lah. Dan masukkan ke dalam akaun kita. So kalau katakanlah artikel tu ada, kita menulis tapi diterbitkan dalam bentuk printed ataupun tiada dalam bentuk ni hal lah, dalam network apa semua dalam internet semua tak ada publish dekat sini. So boleh add artikel manually. Boleh add artikel secara manual dan pilihlah sama ada journal, conference paper ke, chapter in books ke, buku, thesis, patent, ada banyak lagi lah. Pilih saja, masukkan saja artikel. Contoh, apa lagi? Saya ambil lah, disaster management in library. Contohlah, tapi masukkan complete lah supaya orang boleh nampak bahan-bahan kita. Sebab salah satu cara untuk meningkatkan citation kita, kita punya reference tu mestilah tepat. Kalau tuan-puan menulis dalam bentuk artikel ke apa semua, artikel research ke apa semua, dekat bahagian reference belakang tu pastikan dia tepat sebab kalau dalam proses pencarian artikel, kita panggil dia teknik snowball lah. Kalau kami panggil teknik snowballing. Snowball. Bila kita klik saja satu artikel, kita akan tengok dekat bahagian reference, atau ni dia refer artikel-artikel yang mana. So kita akan klik dekat situ. So katakanlah kita punya reference tu salah, so bila kita klik saja, tak jumpalah artikel kita tu. Itu salah satu cara untuk meningkatkan kita punya citation. So macam mana nak tulis reference tu, sama juga kita ada kelas Mendeley, kita ada kelas EndNote. So boleh join lah dan dapatkan khidmat nasihat untuk kelas Mendeley ataupun EndNote. Okay. So masukkanlah detail-detail dan klik saja dekat sini. Okay. Okay. So dekat satu lagi yang penting, dekat bahagian sini yang nampak gambar pensil ni, ini adalah untuk proses edit. Edit kita punya profile. So contoh saya klik dekat edit ni. So saya masukkanlah nama saya ataupun nak add another name. Macam kita Hazlin Ibrahim Han, saya masukkan. Mungkin bila saya terbit paper, sepatutnya nama Melayu ni tidak perlu diterbalikkan. Tapi bila diindeks, dia akan terbalik. Han kat depan. Lepas tu koma Hazlin Ibrahim Han. So kita masukkanlah apa-apa sahaja nama supaya Google Scholar dia dapat detect lah. Nama ni saya punya, nama ni saya punya. So kalau ada banyak, masukkanlah add saja name. Afiliasi, masukkan Universiti Teknologi Mara, Cawangan Melaka. Ni senanglah. Masukkan saja sebab banyak juga pensyarah-pensyarah, ramai juga yang afiliasinya masih belum berubah. So kena buat proses kemas kini. Kemudian area of interest, nak masukkan boleh supaya orang tengok, oh okey, pensyarah ni ataupun ahli akademik ni dia berminat menulis tentang apa. So email verification, masukkan email kita, homepage kalau ada, yang ni yang penting. Make profile public, klik dekat sini. Kalau tak klik dekat sini, orang tak akan jumpa artikel kita. Kita dah buat cantik dah ni. Semua maklumat dah ada, tapi kita tak klik dekat profile ni. So nanti orang tak jumpa. Ada beberapa, ramai juga sebab kita start daripada last year tu kita dah bagi taklimat kepada ramai lah, bukan Melaka saja, cawangan-cawangan lain pun kita bagi juga. So ada yang memang set sebagai private. So kita tanya kenapa nak set sebagai private, cakap malulah apalah apa semua. Okey lah, tak ada masalah. Walaupun ada 1-2 artikel pun tidak
tidak mengapalah. Sebab citation ni dia take time. Bukan sekali kita publish terus kita dapat citation, tidak. So bagi dia masa untuk orang cite, orang nampak kita punya profile. So dah siap kat sini, klik saja save. Okay. So maklumat yang diperlukan dekat dalam link tu tadi, yang atas ni kita punya profile. Okay. Yang dekat sini citation. Yang sini hash index. Yang dekat bawah ni artikel. Dekat dalam Google Form tu, ini maklumat yang kami perlukan. Artikel, hash index dan juga citation. Okey. Katakanlah dalam proses ni, macam saya beritahu tadi, ada artikel yang bukan artikel kita. Yang bukan artikel kita, tapi Google Scholar index dalam akaun kita. Sebab dia algoritma kan, dia tengok macam saya selalu kena kalau dekat dalam Scopus tu bukan artikel saya tapi bawah nama saya, sebab Han ni ramailah macam daripada Pakistan, daripada India yang gunakan nama Han, lepas tu ada HI apa semua kan, dia ambil short form kan, so masuk ke dalam akaun saya, so saya kena bersihkan sebab bukan saya punya artikel, saya tak banyak pun menulis. So katakanlah yang ni buka artikel kita, klik saja dekat sini dan delete saja. So kalau tuan-puan jumpa bukan artikel tuan-puan, tik saja dekat sini dan delete saja. Sebab itulah bila buat proses kemas kini, hash index kita akan sama ada berkurangan ataupun naik. Naik kalau ada artikel yang tidak dimasukkan dalam artikel kita, dalam akaun kita. So dia potensi untuk naik tu besar lah. Dia akan turun kalau bukan artikel kita tapi termasuk dekat dalam akaun. Bila kita tik saja delete, dia akan turun dekat sini. Itu punca dia. Jelas Kalau ada seberang pertanyaan boleh tanya. Sebab saya kalau Google Scholar ni dia lebih straightforward lah. Saya tengok sambil-sambil saya tengok soalan. Dr. Rahid ada soalan ke Google Scholar ni? Kalau kita tengok tadi ada yang tanya mengenai akaun Gmail dengan akaun untuk ITM. Tapi tadi Cik Azlin dah jawab dah tadi. Okey, boleh. Saya memang gunakan akaun rasmi lah, UiTM. Di Gmail ada banyak. Saya punya akaun Gmail, tapi kadang-kadang bila dah banyak sangat profil ni sampai terlupa password. So saya synckan semua guna password yang sama je. Senang. Nanti kita tengok. Okey, selain daripada tu, yang tu kena masuk kelas lah, kelas kemahiran maklumat. Kita ada my profile, kita ada my library, macam mana, macam saya beritahu tadi, macam mana cara kita nak save. Saya masuk saja, yang ni saya save, banyak ni saya save since bila saya save. Esok-esok saya nak guna balik, saya just klik saja, saya tengok apa artikel yang telah saya masukkan dekat dalam saya punya library. So banyak sebenarnya yang kita boleh gunakan dekat dalam Google Scholar ni, bukan setakat untuk nak cari artikel sajalah. Ada banyak perkara-perkara ataupun dia punya kelebihan yang kita boleh gunakan dekat dalam Google Scholar ni. Tapi untuk tujuan pagi ni, kita nak settlekan yang untuk pendaftaran ataupun untuk create account profile lah, untuk Google Scholar. Okey? Boleh? Kalau tak ada sebarang pertanyaan Google Scholar, kita pindah ke Scopus lah. Sebab Scopus ni lagi panjang cerita dia. Dia tak sama macam Google Scholar ni. Google Scholar ni dia straightforward sikit. Sekejap saya buka saya punya slide. Okey. Ini kita tutup dulu. Saya share. Alright, yang ni saya skip. Okey. So untuk Scopus, Scopus dia tak sama macam Google Scholar. Google Scholar siapa-siapa saja boleh create dia punya ID lah. Untuk Scopus, author ID diberi kepada mereka yang menulis dan menerbitkan artikel serta diindeks dekat dalam Scopus. Pendek kata, kalau kita dah tulis paper, kita publish, Scopus index, adalah dekat dalam kita punya account. So adalah kita punya author
ID. Dia tak sama macam Google Scholar. Tapi kebanyakan juga kes-kes yang kami jumpa dah pernah menulis dan telah diindeks dekat dalam Scopus, tapi mungkin tak sedar ataupun mungkin tak tahu pun, oh ya ke Scopus index. Itu ada banyak masa proses yang pertama tu bila kami minta ramai yang declare tiada artikel di Scopus, tiada account di Scopus, tiada. Tapi bila kita try 2-3 nama, cakap ada ni. So kena semak lah. Nanti saya tunjukkan hands on macam mana cara nak access. Yang ni saya tunjukkan dulu dia punya cara pencarian lah. Okey, untuk Scopus sama juga kita akan search by author. Tapi Scopus carilah author tu, last name kita dulu, kemudian masukkan kita punya first name. Macam ni saya masukkan contoh Syafina Ismail. Okey, Prof Syafina ni saya masukkan kat dalam ni nama beliau. So klik saja, nanti kita akan satu-satu lagi cara kat OKID lah. Yang ni menggunakan auto ID, yang ni menggunakan OKID. Tapi tak semua orang ada OKID ni. OKID ni kena register. Dia apa beza dia? Okey. Macam nama saya lah, nama saya selalu masalah lah. Kalau saya cari, kadang-kadang tak jumpa. Ataupun nama tu yang ada 3-4 nama. Yang ada 3-4 nama ni, kadang-kadang Scopus dia pakai short name saja. Macam contoh katakanlah Muhammad, saya ambil ni lah, Zara Nur Arissa katakanlah. Zara Nur Arissa, 3 nama. Tapi bila dia indekskan, dia pakai Z.N.A. So bila orang nak cari, mana nak tahu nama kita Z.A tu kan? Apa semua kan? Kita mesti cari nama penuh. Itu tidak jumpa. So kita pakailah kita punya OKID ID. Kita gunakan OKID ID. Kalau tak ada OKID ID tak apa. Pagi ni saya tunjukkan macam mana cara untuk register OKID ID. Dia terus dapat. Satu lagi cara untuk nak cari profil kita dekat dalam Scopus menggunakan tajuk. Macam yang kes saya beritahu, pernah menulis tapi tak tahu ada artikel dekat dalam Scopus. Try cari nama, menggunakan OKID ataupun menggunakan tajuk kita punya artikel. Kalau jumpa, alhamdulillah. Okey. So contoh yang ni, nanti saya tunjukkan kenapa ada 3 kat sini. So kat sini dokumen 42, H-index 9, afiliasi UiTM. Yang ni yang cantik lah. Yang ni profil yang kemas, yang cantik. Semasa saya ambil profil ni sebagai contoh. Sebab beberapa hari yang lepas, bila saya tengok balik semula, dia dah ada 2 profil pula. Scopus dah index ada buat satu lagi akaun atas nama Profesor Syafina Ismail ni pula. Okey? So, macam mana cara nak buat, nanti kita boleh buat merging. Supaya kita punya profil tu lebih kemas lah. Okey. Satu lagi, kenapa afiliasi ni kita perlu ada bawah UiTM? So, bila kami lihat data dekat dalam Scopus, so di bawah UiTM kita ada 19,610 researcher. Tapi saya percaya sebenarnya lebih banyak, lebih ramai lagi researcher UiTM ni. Cuma profil kita tu, afiliasi dia bukan bawah UiTM. Mungkin bawah masa kita study dulu ke, ataupun kita ada collaborate dengan mana-mana mana-mana organisasi, profil kita bawah tu. Sebab Scopus akan index base kepada kita punya penerbitan. So pastikan kita punya profil tu di bawah UiTM lah. Contoh macam ni, kalau fakulti apa semua, diorang Scopus boleh detect di bawah Institut Jemara. Ini contoh Institut Jemara Pahang, UiTM apa semua ni dikumpulkan di bawah Institut Jemara. So adalah 19,000. So kalau proses kemaskini, saya rasa lebih lagi lah. Kalau semua UiTM kemaskini profil masing-masing, mungkin author ni akan lebih tinggi lagi. Okey. So ini contoh profil yang lengkap dekat dalam Scopus.
dekat dalam Scopus. So, ini nama kita kat atas ni. Ini profiling kita. Yang ni kami nak profiling. Kemudian kat sini citation and document. Ada 183 citation. Kemudian ada hash index. 9 kat sini. Yang ni OKID. Boleh tengok akaun masing-masing. Kalau ada. Tengok dekat OKID ni, dia ada number tak kat atas ni. Kalau profile ada, tapi tak ada link ke OKID ni, nanti saya tunjuk macam mana cara nak linkkan dia. Ni pun ramai yang tak linkkan. Kemudian Scopus ID kat sini. Scopus ID diberikan oleh Scopus untuk mereka yang ada artikel di indeks dekat dalam Scopus lah. Okey? Okey. So ini proses untuk edit profile. Kalau sama macam Google Scholar, kalau bukan artikel kita, kita boleh edit lah, sama ada kita nak cari balik artikel kita, masukkan bawah akaun, ataupun ada artikel orang lain di bawah akaun kita, kita boleh removekan. Sekejap lagi saya tunjuk yang hands on punya. Ada pertanyaan dari Puan Asma. Dia bertanya bagaimana jika affiliation tu diletakkan universiti masa kita belajar. Macam mana kita nak tukar? Okey, boleh. Siap, kat sini ada. Dalam slide saya ni, slide ni saya dah upload dekat dalam library, website library. So nanti boleh download kat situ je. Nanti Porosna bagi link untuk dapatkan slide ni. Okey. Bagi data sikit dekat Scopus, kat sini pun saya dah bagikan link dia. Direct terus. Ambil saja affiliation profile correction ni. Untuk tukarkan kita punya profile. Tapi harus diingat, Scopus tidak tukar sesuka hati. Dia akan lihat kita punya penerbitan dulu. Kalau kita punya penerbitan tu ada di bawah UiTM, memang afiliasi tulis UiTM, so dia orang boleh tukarkan. Scopus boleh tukar. Tapi contoh pensyarah ni. Ni ada seorang pensyarah. Saya mohon Scopus tukarkan dia kepada afiliasi UiTM, tapi Scopus tidak boleh buat. Sebab di dalam akaun dia tiada artikel di bawah afiliasi UiTM. Dia baru habis baru habis belajar. So diterbitkan paper semasa dalam proses dia belajar luar daripada UiTM. So dalam artikel tu afiliasi dia tiada UiTM pun disebut walaupun dia pensyarah UiTM. So Scopus tidak boleh tukar. Kena terbitkan paper di bawah afiliasi UiTM. Sebab tu salah satu lagi untuk meningkatkan citation, afiliasi kita tu kena tepat. Kalau dalam Prime pun, kalau tiada afiliasi UiTM, kita tak terima. Pernah tulis tapi kita UiTM tidak terima. Kena afiliasi UiTM. Satu lagi, nama yang kita gunakan tu kena standard. Kalau Hazli Ibrahim Han, semua Hazli Ibrahim Han saja. Kena standard. Ini cara untuk review ataupun remove document lah. Ini yang sama juga macam Google Scholar saya beritahu tadi. Kalau kita remove ataupun kita add artikel, dia akan effect kita punya citation dan juga hash index. Saya tunjukkan jap. Boleh buka Scopus. Okey, cara untuk access Scopus, saya rasa ramai yang mahir cara untuk access sebab kita cari artikel banyak apa Scopus kan. Kalau pergi di website library ni, dekat atas ni ada MyKM. Nak masuk melalui easy access pun boleh, tak ada masalah. Tapi saya suka pergi dekat MyKM ni sebab kat dalam ni semua ada. Klik dekat MyKM, nanti masukkan kita punya Gmail. Gmail UiTM. Senang kalau UiTM dah guna Gmail ni, memang sangat senang. So kat sini pastikan nama kita ada kat atas ni. Sebab kalau pergi dekat Google saja dan type Scopus, nanti tak jumpa profil kita tu. Ataupun kita jumpa tapi orang lain tak dapat akses kita punya profil tu. Sebab dia ada number ID dekat atas tu yang kami perlukan untuk daftar dekat dalam sistem penerbitan. Okey, so nampak online database ni, klik saja dekat online database ni.
Then dekat bawah ni ada Scopus. Klik dekat Scopus. Okay. Klik dekat Scopus. So kita nampak lah. Ini Scopus punya interface. Okay. So dekat sini, sikit ada outer. Klik dekat sini. Okay. Kemudian kat sini auto name ataupun OKID. Kalau yang tak ada OKID pun tak ada masalah. Nanti saya tunjukkan macam mana cara nak register OKID. Kalau yang ada masukkan sajalah nombor OK kita berapa ataupun kita pakai nama. Contoh saya ambil tadi Syafina punya account. Klik dekat search ni. Okay. Ini yang saya bagi tahu tu. Masa saya tarik data ni, saya tengok untuk dibuatkan contoh, nama ada kat sini. Ismail Syafina, Ismail. 3 ni. Yang ni 2 ni telah melalui proses merging. So, merging kan di bawah nama Ismail, Syafina. Auto ni dah merging kan ke sini. Tapi, bila kita tengok balik semula, yang latest, ada satu lagi Scopus index dekat sini. So, dah ada pecahan 2. Dah ada pecahan 2. Okey. Ini kami tak boleh buat proses merging sebab outer sahaja yang boleh buat lah. Maksudnya, kalau nak suruh kami buatkan pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi saya lebih prefer untuk penyelidik sendiri buat sebab hanya kita saja yang tahu sama artikel ni kita yang terbitkan ke bukan. Sebab nama macam-macam kan. Kalau kita tengok, betul ni saya yang tulis. So, mergingkan dia ke akaun. Buka-buka memang saya yang tulis. So, mergingkan. Cara nak merging senang saja. Tick saja 2 akaun ni. Request to merge. Itu saja cara dia. Nanti Scopus yang selebihnya Scopus akan buat. Tick saja dekat sini. Dekat sini. Request to merge. Kalau kita klik dekat sini, nanti suruh masukkan, biasa suruh masukkan kita punya email lah. Ataupun dia punya akaun. Nanti saya tunjuklah. Contoh, saya satu contoh lagi. Saya ambil masa proses Dr. Azhana punya. Ini contoh. Ini satu contoh lagi. Semasa first kita tarik data ni di bawah nama Dr. Azhana Othman, ada 3 profil kat sini. Okey, ada 3 profil. So dokumen ada 2, ada 1. H index dia ada pecahan 1, 1, 0. Okey. So kita suggest untuk mergingkan dia supaya kita punya hash index tu akan lebih naik, citation kita akan lebih naik lah. So bila proses merging daripada 2, 2, 1 ni, kita dapat satu profil yang cantik lah. Yang kemas. So di bawah nama Dr. Azhana ada dokumen, ada 5. Hash index ada 2. Dapat daripada mana? Daripada yang ni. 2, 2, 1, 1, 1, 1. Kalau kat sini afiliasi ada UiTM, ada afiliasi Faculty of Business. So bila dah proses merging, dia lebih cantik lah di bawah Universiti Terjun Maharan terus. Okay? Itu pentingnya kita buat kemaskini kita punya profil lah. Mungkin tuan-puan punya hash index tu sebenarnya dah tinggi. Mungkin citation dah banyak sebenarnya. Tapi sebab dia pecah-pecah macam ni, so dia dah divide, dia tak nampak lah tinggi dia. Bila kita check balik semula, okey, kena kemaskini ni. Okay, saya tunjuk balik semula. Okey, so bagi yang ada profil, klik dekat sini, nama kita ni. Klik dekat sini dan isikan maklumat di dalam Google Form tu. Maklumat yang kami perlukan yang kat atas ni. Profiling. Profiling, kemudian citation, kemudian dia ada hash index. Dia ada hash index dan juga dia ada nombor Scopus ID lah dekat sini. Ni Scopus ID. Link, Scopus ID, citation, hash index,
dan ORCID ID. Itu maklumat yang diperlukan. Okey, boleh Okay. So dekat dalam ni sama juga boleh request untuk kelas Scopus. Kita akan tunjukkan bagaimana cara untuk buat alert macam Google Scholar tadi. Tapi Scopus ni lebih menarik lah sebab Scopus ni kita tahu kualiti dia punya artikel macam mana. So kita buat alert bagaimana Scopus nanti akan hantar setiap kali diindekskan artikel dalam kita punya email. Kita boleh buat auto citation alert, kita boleh buat document citation alert setiap kali orang cite, kita dapat notification tu. Setiap kali orang cite kita punya nama ataupun dokumen, kita dapat alert tu. Ataupun kita nak buat save list pun boleh juga. Kita dah cari-cari artikel, kita nak save dalam account dekat dalam Scopus pun boleh juga. Ataupun kita nak analyze kita punya data, kita punya profile, kita boleh buat analisa. Dia nanti akan keluarkan analisa lengkap lah untuk outer tu. Ataupun kita nak buat safe search pun boleh juga. Yang ni semua kami akan tunjukkan dekat dalam kelas khas untuk Scopus lah sebab dia banyak lagi item-item dalam ni. Ataupun sekarang ni saya percaya ramai yang terlibat dekat dalam SLR. Menulis artikel-artikel SLR. Kita akan tunjukkan macam mana cara nak buat string untuk tarik ataupun untuk akses maklumat ataupun artikel dekat dalam Scopus tu. Contoh macam ni, saya buat string untuk topik ni. So ada 89 dokumen. 89 dokumen ni kita masukkan dekat dalam Mendeley terus. Sebab Scopus, Mendeley, Science Direct. Dia bawah Elsevier, dia boleh gunakan akaun yang sama. So artikel-artikel dalam Scopus ni saya tarik untuk SLR, dimasukkan terus ke dalam Mendeley. Yang ni kita tunjukkan satu persatu lah. Yang ni auto citation alert. So untuk kali ni kita nak buat pendaftaran sahaja. Okey. So kat sini kalau cari nama, keluarkan nama kita. Dekat bawah ni pun boleh tengoklah detail maklumat. Contoh cited 135 dokumen ni kan, 135 dokumen ada dekat sini. Kita boleh tahulah dokumen mana yang cited kita punya artikel, siapa yang cited, kita boleh tengok kat sini. Ataupun katakanlah kita nak naikkan kita punya hash index ni macam mana. Kita dah ada profile, so kita nak naikkan hash index, kita nak tengok apakah artikel-artikel yang kita boleh promote lagi untuk visiblekan supaya menaikkan hash index ni. Boleh tengok dekat sini, view hash graph ni. Okey, contoh dekat sini, artikel yang ke-9, citation dia 10. Artikel yang ke-10, citation dia 9. Okey, so katakanlah artikel yang ke-10 ni, citation ni jadi 10 ataupun 11, automatik nanti hash index akan naik ke 10. Dia ada dia punya perkiraan dia kat sini. Tapi tak payah ni hal lah, tak payah risau ataupun tak payah pening macam mana cara dia kira kan. Tengok je dekat sini. So katakanlah kat sini artikel yang ke-10 ni, artikel ni kalau kita promote, kita visiblekan dia, ada orang cite, nanti hash index dia akan naik ke 10. Itu cara dia. Itu cara dia untuk kita naikkan citation ataupun hash index kita. Kat bawah ni ada banyak lagi. Sebab Scopus ni dia ada banyak perkara ataupun ada banyak lagi analisa-analisa yang kita buat. Dia tak macam Google Scholar. So kita boleh buat analisa by subject apa semua. Kat bawah ni by sources sumber apa semua kita boleh buat analisa. Okey? Saya back balik semula. Okey. So bagi yang ada artikel dekat dalam Scopus, kalau dah jumpa artikel yang ada dekat dalam Scopus, automatik kita akan ada account lah. So ke atas ni boleh sign in. Contoh saya sign out dululah. Yang ni boleh create secara percuma. Sebab proses untuk edit profile hanya diberikan kepada mereka yang sign in sahaja.
Proses yang untuk yang afiliasi tadi, yang macam ada doktor tanya tadi, yang afiliasi itu tak ada masalah kalau nak betulkan. Itu boleh minta Scopus betulkan saja. Tapi proses untuk edit apa semua tu, proses untuk dapatkan yang saya beritahu ada save apa semua, alert apa semua, hanya diberikan pada mereka yang ada account ataupun ada register di dalam Scopus saja. Boleh Okey. So klik dekat sini, sign in dekat sini. Okey. Kalau tak ada, register baru. Kalau ada, masukkan saja. Macam saya beritahu tadi, Scopus, Science Direct dan juga Mendeley, saya gunakan email dan password yang sama. Dia tak ada masalah. Okey. Kalau lupa password, forget saja password. Sign in ni percuma saja, tak ada tak ada kena bayaran apa semua, tak ada. So masukkan saja email kita dan masukkan kita punya password. Banyak sangat password. Saya lupa. Okey. Sign in. Okey. So kalau dah sign in, ke atas ni ada nama kita. HK. Kalau belum sign in, create, sign in saja. Kalau tak ada account, create account. Kalau nak tengok profile saja, tak perlu create account pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak dapatkan lebih, dapatkan dia punya feature-feature yang lebih dekat dalam Scopus ni, create lah account dekat dalam ni. Boleh Okey. So saya ambil balik contoh tadi. Outer. Klik. Okey. Kalau dah ada account, klik saja kat sini. Request terus merge. So dekat bawah ni ada edit profile. Ada edit profile. So klik dekat edit profile ni. Bagi mereka yang nak buat proses kemas kini lah, klik dekat sini. Contoh sekarang ni saya on behalf lah. Saya ambil kat sini. Saya klik dekat continue. Okay. So dia bagi preferred name kita siapa. So biarkanlah current affiliation kita Universiti Tuan Jumara. Kalau kita ada banyak afiliasi, dia akan ada banyak kat bawah ni. So kita pilihlah kita nak yang mana. Ambil Universiti Tuan Jumara. Ni dokumen kita 42 dokumen. 42 dokumen. Kalau kita revise balik, tengok balik semula, ni bukan saya tak tulis ni. Saya tak tulis artikel ni. So remove. Remove daripada kita punya account. Kalau tengok-tengok, ada artikel yang kita tulis tapi tidak diindeks lagi. Macam saya beritahu tadi kan, yang ada 2 profil tu, itu kita punya artikel tapi tak diindeks dalam kita punya account lagi. Dia masuk dekat account yang lain. So kita boleh search for missing document on Scopus. Klik saja, masukkanlah tajuk. Contoh System Management. Saya masukkan tajuk, saya klikkan search. So, kalau katakanlah kita menulis yang ni, add saja, klik saja add to profile. Add to profile. Kalau artikel tu kita tulis tapi tak ada dalam akaun kita, kita boleh add saja. Kalau bukan kita yang tulis tapi termasuk, kita boleh removekan. Itu yang menentukan finalnya tuan-puan punya citation berapa, H-index berapa. Yang ni boleh sentiasa dikemas kini lah. Okey? Boleh Okey. Klik sini balik semula. Okey. Bagi mereka yang dah ada account dekat dalam Scopus, ni semua dah ada dah. Ni semua dah ada. Tapi OKID dia tulis kat sini OKID saja. Dia tak ada number kat atas ni. Sebab Scopus dia boleh linkkan terus ke OKID. Scopus boleh linkkan terus. Contoh macam ni, saya klik kat sini. Klik kat sini, so ada.
Penting tak OKID ni? Dia terpulang. Macam saya beritahu tadi, terpulang pada tujuan kita membina profil tu. Kalau tujuan kita nak visiblekan kita punya artikel, so buatlah, buat OKID ni dan linkkan kat dalam kita punya Scopus. Sebab Scopus dia hanya appear artikel yang diindeks dekat dalam Scopus. So macam mana kalau dalam Scopus ni kita ada 1-2 artikel saja. Tapi kita ada banyak lagi menulis dekat platform-platform yang lain. So masukkanlah dekat dalam OKID dan linkkan dia dekat sini. Okey. So macam mana buat OKID pula? Senang. Kita type OKID. Okey. Type OKID, klik dekat sini. Saya percaya ramai sebenarnya dah ada OKID tapi terlupa password. Cubalah type nama kita. Cari je nama kita. Ibrahim Han. Okey. Nanti kita tengok nama kita dan juga aplikasi lah. Okay. So kalau kita type kat sini, kalau jumpa, nama kita jumpa tapi terlupa password dia. Yang tu nanti buat dia lah, forget password tu. Dekat sini nanti saya tunjukkan forget password. Sebab apa? Tahun lepas pun kami cuba bantu seorang pensyarah lah yang terlupa dia punya OKID tu. Tapi tak lepas lah. Kalau macam Scopus dengan WAS ni kami boleh tolong lagi. Tapi dekat yang OKID tak lepas sebab OKID tidak benarkan orang lain request untuk recovery password. Kalau nak, kena register orang tu sebagai trusted kita. Dalam akaun kita ni, dalam OKID ni, dia satu kolom nanti, kita request orang tu sebagai orang yang kita percaya menguruskan akaun kita. Barulah dia boleh buat, nak edit ke nak apa semua dia boleh buat. Kalau tak boleh. Okay. So, cara bagi mereka yang belum ada OKID ataupun terlupa ke, klik saja dekat sini. Siapa yang terlupa, klik kat sini, forgot your password ni. So, nanti dia akan berikan dekat email langkah-langkah seterusnya nak buat apalah. So, nanti diorang akan bantu. Bagi yang belum ada ataupun nak create baru, sebelum ni mungkin bukan email UiTM, boleh create baru, tak ada masalah. Klik dekat sini ni. Register now. Masuk kat register now ni, masukkanlah nama kita. Azlin, Ibrahim, Han. Sorry. First name kat sini. Kat sini, kat sini. Email kita apa. Lepas tu next saja. Kalau lepas ni nak tengok macam mana cara nak ni terlepas, kat sini, dekat slide saya ni, saya dah masukkan step by step cara untuk register. Cara untuk register. Macam saya dah ada. So, saya tunjukkan ini. Okay. So, masukkan saja. Ini saya gunakan kawan saya punya akaun lah. Masa ni dia belum register lagi. Kita registerkan untuk dia. So, masukkan saja nama dia, email. Kemudian nanti OK akan tanya. Ada 2-3 akaun ni. Nama yang sama. Tanya nama kita ke? Kalau nama kita, kita ambil lah. I already have an ID. So, kalau bukan nama kita teruskan je. None of this me. So, kita klik kat sini. Nanti dia akan keluar kita punya personal data untuk kita masukkan password. Macam saya beritahu tadi, password saya sama je. Scopus pun sama, WAS pun sama, OKID pun sama, Google Scholar pun saya buat sama. Tak payah pening-pening kepala, takut esok terlupa kan. Saya buat password yang sama. Okay, so masukkan password 8 karakter, 1 letter of symbol, 1 number, masukkan create, klik kat sini, next saja. Nanti yang kat sini penting. Yang dekat sini penting. So dia bagi tahu sama ada kita punya profile ni nak set dia punya visibility sebagai everyone ke, trusted organisasi ke, only me. Ramai yang terlepas part ni. Dia terus pergi next step. Tak ada masalah sebab dekat dalam ni pun kita masih boleh adjust lagi. Kita akan set dia sebagai everyone.
sebab semua orang boleh tengok kita punya profile. Okey, so saya klik kat sini, nanti dia akan resend email verification. Tuan-puan tengoklah email-email masing-masing yang telah diregisterkan awal tadi. Kat sini yang kita masukkan email mana yang kita nak. Tengoklah email tu ada pada OKID, klik saja. Klik saja, nanti kita buat verifikasi, OKID akan bagi macam ni. Daripada OK, klik saja verification ni, so dapat terus kita punya ID. Dia buat je sekejap je. Buat je sekejap macam kita register akaun mana-mana tu lah. Sekejap dia terus dapat. Okey? Dah dapat, kita buat kemas kini. Okey. Okay, ada beberapa soalan dari para peserta. Boleh. Pertama soalan dia, kalau kita register guna UiTM Google account, terus boleh tak? Boleh. UiTM Google account, boleh. Tak ada masalah. Saya pun guna yang sama. Okey, soalan yang kedua, Pita Melaka boleh tolong untuk linkkan akaun ke? Sebab dia ada register Google Scholar, Scopus, ORCID tapi berterabur, ada 2-3 akaun yang sama. Dan aplikasi pun bercampur-campur lah. Link akaun mana ke mana tu? Maybe dia nak Google Scholar, Scopus, ORCID macam tu. Okey. Dia nak, okey. So, mungkin Puan Norazima boleh unmute ke? Boleh nak tanya lebih, nak bagi soalan yang lebih telah jelas. Kalau daripada Scopus, nak linkkan ke OKID ID, tak ada masalah. Nanti saya tunjukkan sekejap lagi. Tak ada masalah. Yang penting, dekat Scopus ada, dekat OKID ID ada akaun. Dua-dua kena ada akaun. So, nanti kita akan proses linkkan dia. Antara Scopus dan juga OKID ID. Okay. Bagi yang tiada OKID ID, registerlah OKID ID. Sebab OKID ID, dia bukan saja artikel yang ada dekat dalam Scopus. Dia artikel yang tidak diindeks oleh Scopus dan mana-mana pun kita boleh masukkan dekat dalam OKID ni. Dia macam link yang kita biasa guna tu kan, linked tu kan. Dia macam tu. So boleh masukkan. Cuma kelebihan OKID ni, dia boleh link terus dengan Scopus. Itu dia punya kelebihan dia lah. Kita boleh integrate dengan Scopus. Dan satu lagi, kita boleh integratekan OKID ID ni, linkkan dia dengan WOS, Web of Science. Nanti saya tunjuk yang part Web of Science, nanti saya tunjuk lepas ni. Macam mana cara nak buat lah. Macam tu, macam profile saya ni. Yang ni Scopus, yang ni Research ID ni WOS. Kita bagi dia permission. Kita bagi WOS permission untuk link ke OKID ID. Okey, kita bagi link, kita bagi permission untuk Scopus linkkan ke OKID ID. So, dua-dua ada kat sini. Okey. So, yang dekat dalam ni, kalau sesiapa yang baru sahaja buat akaun, mungkin dia kosong. Mungkin dia kosong, tak ada apa kat dalam ni kan. Tak artikel tak ada, dia punya experience tak ada, apa semua tak ada, education tak ada, apa semua. Yang ni boleh add. Yang ni boleh add. Contoh bahagian kolom nama ni, klik dekat sini, katakanlah kita nak tukar nama kita. So masukkanlah. Masuk nama kita, ataupun kita publish guna nama lain. So masukkan nama yang lain. Yang dekat bawah ni yang saya beritahu tadi. Kalau terlepas masa mula-mula setting tu, tak ada masalah. Dekat bawah ni still boleh klik lagi. Saya bagi everyone kat sini. Sebab kita nak orang nampak kita punya profile. Nanti save saja. Sama biografi kita punya pekerjaan ke apa semua, aktiviti kita, kita bekerja dekat mana, start bila, apa semua kita masukkan kat dalam ni. Yang dekat bawah ni education, kita add saja education kita, dari mana kita dapatkan education apa semua, klik saja add, contoh add education. Masukkanlah education kita apa, contoh organisasi dapat mana, universiti tak uji mara, so type je lah.
So ada kat sini, masukkan saja. Masukkan terus-terus department, tahun bila apa semua. Dan set dekat bawah ni. Tapi andai kata hari ni kita dah set dia sebagai everyone, tapi esok nak tutup balik semula. Boleh, tak ada masalah. Tutup je kat sini. Ataupun kat sini. Tutup je. Tapi kita biarlah dia buka kan, biar orang tengok. Yang bawah ni membership, nak masukkan membership, kita ada membership mana-mana. Dan yang penting dekat bawah ni lah. Bawah ni kita kena masukkan kita punya artikel. So klik dekat sini, add. Sama ada nak search link, kalau kita ada artikel yang dah publish tu, kita ada link dia masukkan, ataupun nak masukkan ikut DOI. So masukkan DOI berapa, nanti retrieve saja, dan dia akan indekskan ataupun dia akan masukkan ke dalam kita punya account. Ataupun kita ada manual, sama macam Google Scholar tadi, kita ada present paper dekat conference katakan, tapi tidak diindeks di mana-mana. So boleh klik add manually. Ataupun newspaper. Saya percaya ramai pensyarah yang menulis newspaper. Dekat di sini ada newspaper. Newspaper artikel. Contoh katakanlah saya meteorologi, penggunaan teknologi lah. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran, contoh. Masukkanlah. Newspaper kita apa? Awak subtitle tak ada. Newspaper katakanlah berita harian. So tuan-puan register je. Berita harian, publication dia bila? Masukkan publication 2022, 23. 2 bulan. 1 bulan 2. Iman. Okay. So kalau ada terbit secara online, copy paste dia punya link. Okay. Citation types, masukkanlah APA. Kalau ada citation type, masukkan. Kalau tak ada, biarkan. Masukkan sepenuhnya maklumat-maklumat yang diperlukan, bahasa yang digunakan, apa semua. Masukkan. Dan visibility ni, masukkan dia punya visibility. Everyone lah. Kita klik kat sini. Ingat kalau kita salah tick dekat sini, so orang tak akan jumpa artikel kita. Bila kita view saja dekat public, orang tak jumpa. Contoh saya klik kat sini, saya save ni kan, newspaper, teknologi, saya save. Save kat sini. Kena masukkan please review the form to fix. Ada yang saya tak masukkan lagi atas ni. So kalau saya save kat sini, nanti kalau orang tengok, macam sekarang ni akaun kita boleh nampak lah. Kalau preview dekat public record ni, maklumat tu tak ada. Sebab kita dah hide-kan dia daripada appear dekat orang punya account ataupun orang tengok. So ada soalan lagi dari para peserta ya. Okay, dia ada affiliation dalam Scopus, dia keluar UiTM Shah Alam. Jadi dia dah apply a few times request untuk tukar tapi tak berjaya. Jadi macam apa masalah tu ya? Sebab saya punya pun Shah Alam juga, tak boleh nak tukar. Dah try cari juga tadi. Okay, doktor punya artikel, ada tak dekat dalam artikel-artikel doktor yang doktor terbitkan tu, ada tak afiliasi yang mention di bawah UiTM Melaka? Kebanyakan dalam paper saya memang dari UiTM Melaka lah. Okay. So, kalau yang macam tu, bolehlah request saja dekat Scopus, minta dia tukar kita punya afiliasi tu kepada UiTM Melaka. Biasa dia akan bagi email. Kalau kita buat aduan, nanti dia akan bagi email untuk dia settlekan. Selagi tak settle tu, aduan tu tak tutup lah. Ataupun... Cik Azlin. Ya, saya. Saya dah buat 3 kali tau sebenarnya. Sebab saya punya affiliation tu, masa mula-mula dulu kita mula publish paper masa sambung belajar tu, of course lah kita punya affiliation tu kita letak atas sekali UiTM Shah Alam, and then baru UiTM Melaka. Kan, masa tu kita pun masa scholarship kan, tapi bila kita dah mula belajar pasal Scopus ni kan, so bila tengok dia dah memang initially memang dia dah terus UiTM Shah Alam tau. And then bila kita mula publish, the more that we publish now, tak adalah banyak macam
Prof Syafina tadi kan, so kau jangan buka aku punya kan. So bila saya dah apply 3 kali dah suruh dia mergekan dokumen, mergekan supaya affiliation saya tu tukar lah. So pernah dia orang email balas, tapi saya tengok benda tu tak berubah-ubah, so saya pun dah macam saya pun malas nak buat. Tapi saya tengok tadi kalau dia keluar UiTM Melaka macam adalah sikit belongingness tu kan, so saya pun tak pasti nak buat macam mana. So saya dah buat 3 kali lah sebenarnya. Okey, Dr. Fadli, masa Dr. Fadli tu buat, uh, Ha. dia bagi tahu apa? Dia reply tak email tu? Dia reply, dia akan nanti dia akan address lah, tapi lepas tu dia orang pun senyap. Uh, Dr. Fadli buat aduan melalui email Dalam sistem tu, dalam Scopus kan kita boleh identify, kita boleh file kita punya apa request ke apa benda kan. So saya buat through sistem Scopus tu sendirilah kan. Dia ada button dia untuk kita nak complain ke apa benda, kita nak request apa-apa kan. Betul? Satu lagi cara, boleh chat teruslah dengan Scopus. Klik kat sini, contact ni. Sebelum tu, tanya Dr. Fadli, saya masa inovasi tu asyik nama Dr. Fadli naik je kan. Allahu Akbar. Saya duduk bawah tu pun banggalah ramai rakan-rakan pensyarah yang kita kenal, penerbitannya, ada yang Q1 apa semualah. Tanyalah untuk semua. So dekat sini, ada chat kat sini. Klik saja dekat chat, nanti dia akan balas terus. Kalau Macam mana kau sampai kat sini tadi tu? boleh sekejap ni ya. Sekejap, saya Dekat Scopus balik semula. okey. Saya biasa dengan Scopus ni saya chat terus sebab saya perlukan jawapan yang cepat kan. So kita chat terus, cuma kalau dia tak boleh settlekan, dia akan email pada kita. So dia akan beritahu sekian dipanjangkan kepada siapa yang in charge lah. So nanti kita akan selagi tak settle, selagi itulah dia orang akan cubalah selagi kita tak puas hati kan. Contoh katakanlah sekarang saya dengan Scopus, saya tunjuk Scopus, WOS. Ni. Contoh macam ni kan. Kita buat aduan dengan WS, selagi tak settle, selagi itulah dia kena buat lah sampai settle. Saya kadang tak puas hati, kenapa macam ni kan. Kita push lah dia sebab kita bayar kan. Alright. Kita push. Nanti saya cuba yang macam ni lah, sebab saya rasa 2020 saya pernah buat, 2021 saya pernah buat, tahun lepas pun 2020 setiap tahun saya ada buat sekali lah, saya ingat saya. Sampai tahun lepas pun, awal tahun tu pun saya ada request juga, tapi saya tengok dia tak ada apa-apa perubahan pun, saya pun dah terlupa pula benda tu kan. So tadi bila saya attend ni, saya tengok boleh macam kan, so yang saya nak tanya tu tak pernah, nanti saya cuba lagi sekali. Anything I will let you know lah, insyaAllah. Boleh. Kalau buka dekat Scopus ni, pergi dekat bahagian bawah ni, ada contact kat sini. Betul, yes. Klik dekat sini, ambil yang chat tu. Okey, saya dah nampak dah sekarang. Saya tahu macam mana nak tanya dah. Direct chat. Okey, tanya direct dia lebih mudah lah. Okey. Bagi dia sekali kita punya Scopus ID tu supaya senang dia nak semak. Baik. Terima kasih Lin. Sama. Okey. Ada Ada soalan yang sama lagi juga dari Puan Zura. Dia kata adakah maybe sebab dia collaborate dengan branch lain? Dia selagi ada afiliasi tu, nama afiliasi tu dalam kita punya penerbitan, dia tak ada masalah. Yang saya difahamkan lah, sebab yang kena reject tu memang tak ada afiliasi dia. Sekejap saya tengok email dia balik semula. Ni. Okey. Ini kita buat auto profile correction ni. Afiliasi, request afiliasi under UiTM, tapi tak ada reflect pada mana-mana kita punya dokumen. So tak dapat. So kita bagi tahu kat dia, kita nak tukar afiliasi. Ada yang beberapa yang afiliasi yang saya berjaya tukar lah sebab dia ada UiTM tu. Sepatutnya dia tak ada masalah lah. Sekejap saya back balik. Ni contoh. Ni. So
yang ni 14 Mac tahun lepas lah 2022, seorang pensyarah minta tukar ke afiliasi UiTM Melaka. Kita tukarkan, kita request, bukan kita tukarkan, kita request pada Scopus. So Scopus update afiliasi ni approve. Sebab artikel kat dalam tu memang ada artikel UiTM Melaka. So status dia soft, tak ada masalah. So bagi mereka yang nak tukar afiliasi tu, sebab saya tak tahu penetapan sama ada boleh ke pakai afiliasi under UiTM Melaka ataupun nak pakai afiliasi under UiTM terus ke, itu terpulang pada tuan puan lah saya rasa. Sebab saya pun tak ada, library pun tak ada penetapan mesti kena afiliasi under UiTM Melaka, tiada. Kita punya, kita nak dia cantik bawah UiTM saja. Okey? Ada soalan lagi untuk Scopus? Oh, tadi tapi ni soalan mengenai yang ORCID tadilah. Ada peserta dia tanya kalau kita nak add articles daripada ResearchGate ke ORCID. Okey. Add artikel daripada ResearchGate. Untuk ORCID, sekarang ni saya tak jumpa lagi bagaimana cara kita boleh linkkan ke ResearchGate. Tapi salah satu cara, kalau sebab dia kadang memang dia tak benarkan, ada beberapa apa nama ni, kita panggil site yang boleh linkkan, diintegrate. Tapi ada yang memang tak benarkan link. Tapi kalau nak masukkan kat dalam ResearchGate, daripada ResearchGate kat dalam ni, boleh masuk secara manual lah. Ataupun artikel yang kita masukkan dekat dalam ResearchGate tu telah diterbitkan dekat mana-mana. Contoh dekat dalam Scopus, dalam WOS ataupun ada dekat dalam Google Scholar. Just klik saja kat situ, ambil saja link dia tu. Contoh link kat situ ni. Sekejap, saya ambil saya punya. Okey. Klik dekat sini, add, then search and link. Search and link. Masukkanlah kita punya artikel dia apa. Ataupun kita ada DOI tadi, add, ambil saja add DOI artikel kita tu. Paste saja kat dalam ni. Then retrieve. Boleh? Ataupun DOI tak ada, link pun tak ada, masuklah secara manual. Add manually. Nanti pilihlah sama ada dalam ResearchGate kita tu dia book ke, book chapter ke, ataupun jurnal artikel ke, masukkan. Majalah ke, newspaper yang masa saya tunjuk tadi lah, masukkan dia. Pilihlah conference paper contoh, masukkan. Ini bagi artikel yang tak ada link dan tidak dijumpai di mana-mana, dan masukkanlah secara manual. Kalau ada link, tak ada masalah, ambil saja link dia tu, search and link ataupun DOI. Sekali lagi yang penting, apa-apa yang kita buat, pastikan dia visible kat sini. Sebagai contoh, katakanlah saya buat yang ni tapi tak habis menulis saja. Menulis tinggal sikit je lagi, belum terbit lagi, tapi kita nak masukkan. So masukkanlah, nanti lockkan dia bagi orang tak nampak. Esok kita edit balik semula. Kat sini boleh klik. Boleh Okey. Okey, ada lagi soalan dari Dr. Fadli. Dia nak tanya, ada tak implikasi kalau macam kita tukar affiliation ni? Kalau Dia ada impact tak? Macam impact ke kampus kita ke? kalau dekat dalam Scopus, dia dah grouping kan. Kalau kita nampak tadi kat dalam Scopus, okey, saya tunjuk yang ni. Mana-mana bawah UiTM, dia memang dah grouping kan. Dia punya implikasi daripada sudut PJI, saya tak tahulah macam mana dia punya implikasi dia. Tapi daripada sudut kita searching, apa semua, dia tak ada apa-apa efek lah. Sebab selagi dia di bawah UiTM Universiti Jemara, ada name format ni, dia dah grouping kan di bawah ni. Ada banyak lagi sebenarnya bawah ni. So ada kat dalam ni. So kalau kita retrieve afiliasi di bawah UiTM, contoh saya ambil kat sini. Kalau profil kita tu selagi di bawah UiTM, tak ada masalah. Teknologi Jemara. Okey. So kat dalam ni adalah semua-semua yang dikumpulkan di bawah outer UiTM. Boleh
Dalam ni pun ada banyak lagi ni. Yang ni nanti kena kelas Scopus lah, detail macam mana nak analisa apa-apa semua macam mana nak tengok citation apa semua. Saya ada jumpa 2-3 hari lepas lah seorang student, dia cari artikel yang mempunyai citation yang tinggi lah. So beritahu saya perlukan artikel yang ada banyak citation. So kita tanyalah kenapa nak cari artikel yang ada banyak citation kan. Sebab dimaklum artikel yang banyak citation tu maksudnya artikel tu bagus lah. Artikel tu ada dia punya impact dia. So artikel tu yang diperlukan untuk buat assignment. So kat sini dia sebenarnya boleh sorting bagi artikel-artikel yang ada citation tinggi. Tapi bagi kami di pihak perpustakaan, kami advise tidak semestinya artikel yang tinggi citation tu artikel yang dia artikel yang bagus, tapi tidak semestinya yang tak ada cite tu artikel yang tidak bagus, sebab citation ni mengambil masa lah. Terutama kalau artikel tu baru di indeks, katakanlah tahun 2023 ataupun 2022, kita tak boleh nak comparekan dengan artikel yang tahun 2017 yang citation dia dapat 1000 lebih. Okay? So itu dia punya dari sudut kami librarian bagi advice lah. So kalau artikel tuan-puan nak dapatkan citation tinggi tu, dia kena banyak sedikit usaha lah untuk visiblekan artikel tu. Okey. Kalau dari segi macam skor untuk Maira, itu dia ada kaitan tak? Berkesan ke? Skor untuk Maira tu, saya minta maaf lah sebab saya pun tidak terlibat dekat dalam pengiraan skor tu. Tapi kalau membantu nak keluarkan macam contoh nak cari data ke nak tengok apa semua tu, kita boleh bantulah. Tapi efek daripada skor Maira tu saya tidak boleh jawab lah. Tapi saya tahu citation dan juga H-index adalah salah satu faktor yang menentukan ranking universiti. Kita ranking ada banyak ranking kan, macam baru ni ada Taklimat satu WAS buat open untuk cracking the code ranking university, tajuk dia. So dia pecahkan ada beberapa banyak ranking macam Times Higher punya ranking, dia ada dia punya kriteria-kriteria dia. Salah satu memang citation dan juga H-index yang menentukan ranking tu. Yang tu WOS yang buat. Boleh Doktor Okey. So kita pergi next step. OKID dah ada. Sekarang kita nak linkkan. Saya ambil contoh. Sekejap Okey, register dah ada. Semua dah ada OKID. Sekarang okey. Sekarang proses untuk linkkan. Sebagai contoh, saya ambil lagi contoh Dr. Azana punya account. Masa ni belum link lagi. Kita dapat gunakan sebagai contoh lah. Kalau siapa-siapa yang ada account dekat dalam Scopus yang belum link, klik saja dekat connect to OCAD ni. Klik saja dekat sini. Nanti dia suruh masukkan kita punya email yang kita register sebentar tadi. Tadi kita dah register OKID kan? So, klik saja, patah balik dekat Scopus tu, klik saja dekat situ, nanti disuruh masukkan kita punya email, klik dekat situ, nanti follow saja step-step seterusnya. Macam dia suruh select profile, kita pilihlah profile kita. Profile kita dah cantik kan? Kalau belum merge, kita mergekan. Kalau ada banyak, ataupun ada artikel-artikel yang bukan nama kita, bukan kita tulis, kita buang. Kita buat cantik dulu, then kita linkkan. So nanti ikut saja step yang ada ni, next saja review publication, kita review apa semua. So nanti dia akan hantar satu email notification pada kita, betul ke tidak. Yang betul, kita verify saja email tu. Contoh macam ni. Contoh, dia klik send my publication, nanti dia hantar. So nanti dekat kita punya apa nama ni? Kita punya Scopus, dia akan ada OKID punya link. Contoh ni saya ambil contoh yang Dr. Azana hari tu. Ni kalau belum dekat dalam Scopus dia tulis macam ni, connect to OCAD, itu saja. Nanti kita linkkan dia. So sekarang ni sekejap saya buka yang Scopus terus. Okey.
Silap. Osman. Okey. Ni yang akaun Dr. Azana lah. Akaun yang dah siap dikemas kini apa semua. Klik dekat sini. Kalau sebelum dia akan nampak macam ni. Selepas dilinkkan, dia akan nampak macam ni. Klik. So nanti dia akan pergi ke profil Dr. Azana. Okey. So siapa-siapa yang baru klik dan linkkan, dia ambil masa sedikit. Dia tak automatik dapat. Paling cepat yang saya jumpa petang dah ada ataupun esok. Paling cepat lah. Okey, just bagi masa saja untuk Scopus linkkan. So nanti akan ada kat sini. Boleh? Yang detail-detail dekat dalam ni macam mana cara nak guna, macam mana nak buat save, macam saya ada banyak save kat dalam ni. Kalau ni nak tahu, kalau buat artikel apa semua, nak dapatkan alert apa semua, nanti joinlah kelas Kemahiran Maklumat. Kita ajar macam mana cara nak dapatkan search alert, author, citation alert ni. Kalau ada orang cite, kita boleh tahu siapa, dokumen citation, dokumen kita. Contoh kita ada artikel, so kita nak tahu siapa yang cite kat dalam ni, ataupun ada orang cite ke apa semua, nak set bila, setiap minggu kita dapat notification ke, setiap bulan ke apa semua, kita boleh buat. Dengan syarat, macam saya beritahu tadi, kita ada akaun kita dekat dalam ni, kita sign in. Dalam ni ada banyak. Satu lagi yang menarik adalah yang ni. Yang ni, yang dalam ni semua yang pensyarah-pensyarah pernah berhubung dengan saya lah untuk artikel SLR. So kita bantu untuk dapatkan dia punya string dia ni. Esok bila nak run balik, dia tak payah nak buat baru lagi. Copy saja string yang ada ni. Okey. Itu sedikit kelebihan lagi untuk Scopus. Okey, boleh? Ada soalan? Sebelum kita nak pergi pada yang last, WOS. Tak ada. Masa ni tak ada. Tapi jika ada sebarang soalan, boleh nyatakan dalam ruangan chat. Minta maaf, saya tak disable ke, tak boleh nak disable ke, kena disable ke, nak minta unmute tu minta dekat dalam ruangan chat juga. Boleh. Saya tak risau sangat sebab dekat dalam slide ini pun saya dah berikan step by step je lah. Dia memang saya dah revise yang paling detail lah untuk bantu semua set account. Kalau yang sebelum ni kita punya slide, sebenarnya kalau biasa kita buat 3 orang, so seorang ambil satu topik lah, Scopus. Biasanya saya memang suka pada Scopus lah. Macam kawan saya ambil WS, orang ambil Google Scholar. So kita slide masing-masing. Yang kali ni saya dah revise balik slide yang paling detail mengikut step by step. So kalau tertinggal tak apa, jangan risau. Follow saja dekat bahagian kita punya slide tu, ataupun datang ke library pun boleh, tak ada masalah, nanti kita bantu. Okey. Kalau tak ada, kita pergi cerita tentang WS pula. Okey. So, Google Scholar settle. Scopus dah tengok sama ada kita ada ke tidak artikel dekat dalam Scopus tu. Kalau ada artikel, automatik kita ada profil. Sama ada profil kita tu kemas kini ataupun tidak. Dan juga sama ada profil kita tu link ke tidak dengan OKID. Kalau tak link, kita linkkanlah dia ke OKID. Kalau OKID tak ada, kita create lah OKID satu. Dan linkkan balik semula. Okay? So sekarang untuk Web of Science ataupun kita panggil WOS lah. Kalau dulu dia panggil ISI. Sekarang dipanggil WOS. Ataupun sebelum ni tuan-puan familiar dengan Publon. Familiar dengan Publon. Okay. So, bagi yang ada akaun yang sebelum ni dengan Publon dah integrate dengan WOS. So, Publon dah tak ada lagi. Dia bukan, kalau buka website ataupun site Publon tu, dia akan terus pergi pada WOS. Dia akan pergi dekat WOS. Sebab start April, seingat saya, April. Dia dah integrate Publon ni dekat dalam WOS. So ramailah masa tu yang terkesan jugalah bagi mereka-mereka ataupun IPTA yang tidak melanggan WOS
dia agak terkesan sedikit untuk dia punya profile dekat dalam Publon. Tapi kita syukurlah sebab UiTM ni WAS pun kita langgan, Scopus pun kita ada. Dua-dua kita ada. Biasa IPTA salah satu, tapi kita ada dua-dua. Okey. So untuk AWS sama juga pencarian dekat dalam Scopus. Kita gunakan nama kita. Tapi sepanjang saya buat proses searching ni, AWS ni agak sensitif sikit dia punya maklumat dia tu. Maksudnya kalau macam Scopus, kalau kita cari kadang nama tu salah apa semua, dia still boleh suggest lagi. Dia still ada lagi. Kita boleh dapatkan apa namanya, profile tu lagi. Kita boleh dapatkan maklumat tu lagi. Tapi AWS ni dia agak sensitif sikit. Kalau salah masuk dia terus cakap tak ada. Okay. So sebab itulah kalau ada ORCID ID tadi boleh digunakan dalam proses searching dekat dalam WAS ni. Kalau kita ada, kadang-kadang kita tahu kita punya profile kan, kita punya ID kita tahu, yang ni researcher ID di WAS kita tahu, kita boleh gunakan kita punya ORCID ID tadi untuk cari kita punya profile dekat dalam WAS. Dia ada banyaklah teknik-teknik dia untuk nak cari profile. So bila dah masuk saja, contoh yang ni saya ambil ni semua orang kenal lah. Profesor Muhammad Rusuk ni semua orang kenal. So ini saya ambil contoh akaun beliau lah. Okey. So ini akaun yang penuh. Kita akan nampak dekat atas ni adalah nama kita. Kalau tuan-puan cari dekat dalam AWS, nama kalau keluar dekat atas ni adalah nama kita. Yang dekat bawah ni adalah researcher ID. So kalau katakanlah dekat dalam Google Form tu minta link ataupun minta nombor researcher ID, berikan yang ni. Berikan researcher ID. Okey. Untuk Scopus tadi, hanya mereka yang ada artikel dekat dalam Scopus ada ID. Scopus ID tu. Tapi untuk WS tidak. Sebab mana-mana yang sebelum ni, walaupun tak ada artikel dekat dalam WS, tapi dia ada Publon, so boleh retrieve lagi akaun dia dekat dalam WS. Okay? Okay, so kat sini dia punya researcher ID, kat sini publish name. Publish name ni sama macam afiliasi tadilah. Kalau kita publish tu ada banyak nama yang diindeks, macam ni Rusuk M, Muhammad RM, Muhammad R. Ini masalah. Masalah kalau orang nak cari artikel bawah nama kita, kalau macam saya tentulah saya akan type Muhammad Rusuk je terus. Tapi rupa-rupanya WAS ada indeks bawah Rusuk M, Muhammad RM, Muhammad R, ada banyak. Yang tu yang kita nak kemas kinikan supaya semua artikel yang bawah ni dimasukkan bawah satu akaun. Okey? So yang ini adalah organisasi ataupun afiliasi. Dia akan secara defaultnya WAS akan tunjukkan 3 afiliasi yang terkini lah dekat sini. Kemudian kat sini ORCID ID. ORCID ID ni kalau kita tak bagi permission untuk link dalam WS, dia tak ada. Nanti saya tunjuk macam mana nak bagi permission untuk WS linkkan ke ORCID ID. Yang bawah ni dokumen. Okey. So untuk WS yang terkini, sebab dah integrate tadi dengan Publon, kita boleh tengok artikel-artikel yang diindeks oleh WS dan yang tidak diindeks oleh WS. Sebelum ni tak boleh. WS sahaja. Tapi sebab dia dah integrate dengan Publon, so artikel-artikel yang tidak diindeks, yang kita dah register dalam Publon tu, boleh dilihat dalam akaun kita. Nanti kita live, nanti kita tengoklah. So yang ni adalah profile summary. H-index 58, publication kita ada 1000 lebih, citing artikel. Citing artikel. Maklumat ni dan satu lagi ada link kat sini yang diperlukan di dalam Google Form tu. Okey. So apa-apa saja perbuahan yang kita buat, kemas kini yang kita buat dekat dalam WS ni, bagilah masa untuk WS paling-paling pun 72 jam untuk update kita punya profile. Okey. Sama juga
Yang lain-lain tu, tips-tips yang lain, kita ada modul WOS dalam kelas kemahiran maklumat. Joinlah kelas-kelas kemahiran maklumat yang dianjurkan oleh tiga-tiga kampus ni. Nanti kita tunjukkan macam mana cara nak link, macam mana cara nak nak download artikel, macam mana cara nak, ada macam-macam lagi lah, nak analisa. Nanti kita tunjukkan. Saya tunjuk yang live dulu. Okey. Untuk WOS sama juga. Kalau siapa-siapa yang dah buka MyKM tadi, pergi kat sini. WOS. Okey, yang lain saya tutup dulu. Okey. Alright. Ini interface WOS. Kalau nak cari searcher, klik dekat sini. Masukkan nama. Masukkan nama kita dan klik saja dekat search. So kalau ada artikel-artikel yang diindeks bawah nama kita, nanti kita akan jumpalah profil kita. Okey? Itu untuk nak cari artikel sahaja ataupun nak cari profil sahaja. Selebihnya tidak boleh buat kalau kita tak sign in. Cara untuk sign in, kalau nampak dekat atas ni, kalau yang dah ada artikel, dia boleh klik sign in terus. Sign in. Kalau yang dah ada account, dia boleh sign in terus. Kalau yang tak buat lagi account, register. Sama juga, kalau ada pertanyaan, boleh ke gunakan email UiTM? Boleh, tak ada masalah. Saya punya profil semua sama. Semua guna email UiTM. Kalau nak guna email peribadi boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okey? So bagi yang dah ada artikel boleh sign in, bagi yang tak ada registerlah dulu. Sekejap je register dia. Masukkan nama, masukkan email, masukkan password, enter password, follow lah terus, kemudian klik saja register. Register adalah percuma, tak ada masalah tak ada kena bayar pun apa semua So kalau yang dah ada, klik saja sign in. Okey. Kalau setakat kita nak nak tengok profil kita, nak tengok kita punya berapa banyak artikel indeks apa semua, itu tak perlu sign in pun tak apa. Tapi kalau sign in, dia akan dapat lebih lagi lah. Kita nak edit, nak apa semua ada kat dalam ni. Okey. Nak kemas kini, tu semua kena sign in. Contoh. Okey. Okey. Kalau nampak saya punya account ni kan. Sini Facebook, sini Google, yang ni OKID, yang ni link. Linked kat sini. Yang ni semua boleh sign in menggunakan empat-empat ni. Tapi dengan syarat kita kena bagi permission dia. Nanti saya tunjuklah kena sign in dulu macam biasa. Contoh saya klik sign in kat sini. Okey. So kalau sign in saja, dekat atas ni ada nama kita. Kalau macam saya beritahu, hanya tujuan kita nak tengok saja profil. So tak apalah, masukkan je nama kita dan cari saja. Tengok, boleh tak? Okey. Kalau dia boleh cari, kat sini automatic button search ni akan bertukar warna. Kalau tak, dia still blur macam tu je lah, warna putih je, tak boleh klik. Sebab yang ni, WOS ni dia agak sensitif sikit lah, dia punya maklumat gitu. Kena betul-betul baru dia jumpa. Okey, sebagai contoh macam ni. Okey, kat sini pun ada 2 account. Kat sini pun ada 2 account. Kalau pemilik account ni orang yang sama, katakanlah Prof Syafina cakap, okey ni saya punya juga. Sama juga macam Scopus, klik kat sini, mergekan dia. Ataupun view as combined record. So nanti data tu akan lebih berbeza lah. Kalau yang ada kat sini, yang ada warna hijau ni, okey, bermaksud penyelidik ni buat claim record. Yang tu penting. Claim record. Kalau macam ni kan, yang ni tak claim lagi. Klik dekat sini, nama ni, klik saja my record. Claim my record ni penting. Lepas kita buat kemas kini, memang kita pasti itu artikel kita dah bersih cantik, kita claim lah. Claim my record sebagai claim kita. Supaya esok-esok orang cakap orang nak mergekan akaun kita dengan akaun dia apa semua sebagai orang yang sama, tak boleh. Sebab akaun tu dah ada orang claim. Itu penting untuk nak jaga kita punya profil dekat dalam WOS ni. Okey.
Satu lagi, katakanlah macam saya tak login under Dr. Syafina ni. So, saya hanya boleh tengok profil-profil yang ada kat dalam ni lah. Okey. Saya tak boleh buat apa-apa. Saya cuma tengok saja berapa, okey. Dia punya ID kat atas ni, link, nama, researcher ID, ni researcher ID, publish name, publish organisasi. Macam saya beritahu tadi, dia akan default dia 3. Default akan tunjukkan 3. Kalau nak tengok afiliasi yang lain, ada kat sini. Dia akan reflect kat sini. Okey. Okey, yang ni OKID, sekejap lagi saya tunjuk. Yang ni dokumen. Okey. So, kalau kita klik dekat sini, dia akan include publication not indexed in calculation. Maksudnya publication yang tidak diindeks dekat dalam WOS pun akan ditunjukkan. Tapi kalau kita tengok artikel yang ada dekat dalam WOS sahaja, kita untick dia. So, ada 37. Ada 37. Okey. Kalau kita nak tengok yang tak indeks atau dengan indeks, ada 53. So, dekat sini, hash index 7, ni 37 dan juga 86 citing. Sama juga macam Scopus, kita boleh tengok artikel mana yang kita rasa kita target untuk divisiblekan supaya ramai orang cite dan hash index kita naik. Kita boleh buat analisa dia. Yang ni dalam kelas kami boleh tunjukkan. Macam mana cara nak buat analisa untuk kita punya profile ni. Okey. So, bagi yang dah login ataupun yang ada account, dekat sebelah sini boleh tengok bahagian profile. Okey. Boleh tengok bahagian profile. So, kalau nak buat editing, dekat sinilah edit dia. Contoh saya klik saya punya profile. Saya klik kat sini. So, nanti ada edit. Klik dekat edit. Saya masukkan nama. Masukkanlah gambar. Masukkan nama. Klik kat sini publish name, display. Okey, save. Kemudian tengok kat sebelah ni ada peer review. Kalau kita ada peer review, kita masukkanlah. Kita ada journal ke, conference ke. Okey, kita masukkan. Yang penting dekat sini. Okey. Yang penting dekat sini sebab tu saya bagi synckan dia ke saya punya OKID. Dan bila tengok dekat OKID saya, ada researcher ID kat sini. Ni. Dia akan terus pergi pada saya punya WOS. Dua-dua ni kita dah linkkan dia. Kat sini kita bagi permission. Nanti save saja. Dekat sini pun kita bagi dia permission. Kat ni. So bila klik nanti dia akan terus pergi account kita. Ini dia detect publish nanti dia akan automatic ke account kita lah. Boleh Yang step ni boleh Dia macam susah sikit tapi tidaklah sukar mana, cuma kena ada account sahaja, itu yang penting. Lepas tu bolehlah kita buat integration kat sini. Kalau nak export artikel, export one publication to ORCID now. Okay, export lah. Okay, bagi mereka yang pernah buat apa nama ni, pernah linkkan WOS ke OKID tapi tidak link, buat balik semula sebab saya ada terima notifikasi untuk isu start bila technical issue tu. Ni. Disember start 18 Ogos sehingga Disember 9 Disember. Ada technical issue untuk profile siapa-siapa yang linkkan daripada WOS ke OKID. So dia kena buat balik semula. Buat balik semula macam mana? Senang je. Ni untick balik semula yang OKID ni. Untick balik. Save. Lepas tu buka balik semula, tikkan balik semula. Buka balik semula kat kita punya profile. Kita untuk setting. Tikkan balik semula. Save. Okey, supaya dia link. Okey, selain daripada tu, kalau macam saya tadi, saya beritahu ada artikel yang tidak diindeks dekat dalam WOS tapi kita nak masukkan. So, pergi dekat profile kita ni. So, add saja publication kita ni. Add saja publication kita. So, kita nak add by apa? Nak upload file ke? Nak synckan dengan ORCID ke? Tadi kita dah synckan kan?
So nanti sync kan, nanti dia ambil lah daripada yang OCAD tadi yang kita dah masukkan dekat dalam OCAD ID tu, dia akan sync kan. So kalau nak masuk by DOI, kita masukkanlah by DOI. Kalau kita nak masukkan by artikel, kita masukkanlah by RIS ataupun BibTeX ni, ini biasa kalau kita download dia punya reference manager lah. Kalau kita buat Mendeley ataupun buat EndNote, kita pakai reference manager, download lah RIS ni. Contoh Slack, nanti ambil lah RIS kita kat mana. Saya ada beberapa RIS nanti. Format RIS kita download, nanti dapatlah. Save. Ni .bips, .ris. So nanti dia akan masukkan kat dalam ni. Kalau selain daripada tu, sekejap saya tunjukkan profile, record, profile notification. Apa-apa notification yang terkini kalau kita nak bagi permission kepada WOS untuk emailkan pada kita, so set dekat sini untuk account setting notification. Ataupun yang awal tadi, ni macam saya masukkan email saya. So kalau tak nak add email banyak-banyak, add saja. Password ni biarkanlah. Okey. Yang saya bagi tahu awal-awal tadi, macam mana saya boleh linkkan daripada saya punya WS nak akses menggunakan Facebook ke, ID ke, ada kat dalam ni. Dalam ni pun saya masukkan dia punya step dia. Ni. Masukkan saja kita punya alamat ataupun kita punya profile. Kalau kita ada banyak profile lah. Tapi buat masa ni, yang ni saja yang ada dekat dalam WS. Yang lain dia tak ada link lagi. Dia tak ada integrate lagi. Tapi saya percaya bila WS ada compete dengan mana-mana contoh dengan Scopus dah buat macam ni. So nanti dia orang akan perbaiki lagi lah. Yang penting profile kita tu ada. Kita balik. Yang dalam ni ada banyak lagi kelebihan-kelebihan yang boleh kita dapat lah daripada WS ni. Dengan syarat kita sign in. Yang dalam ni siapa-siapa yang nak tahu lebih lanjut nanti boleh join kelas lah. Kalau library ada buat kelas WS ataupun Scopus ataupun nak request sendiri, nak buat kelas, nanti kita akan tunjukkan lah macam mana kita nak buat citation alert. Sama juga macam Scopus. Citation alert apa semua ada kat sini dalam ni. Nak save kita punya history pun ada kat dalam ni. Ni history contoh tadi saya type kan. History kita semua disimpan kat dalam ni. Esok-esok tak payah lagi kita nak buat searching baru. Kita ambil saja dekat history ni, run balik semula. Ataupun kita nak savekan link, ataupun nak savekan dokumen-dokumen. Contohnya dokumen yang saya dah savekan kat dalam ni. So kita markkan dia. So esok-esok saya baca je balik semula. Ini bagi yang ada account dekat dalam WOS. Boleh Kalau untuk tujuan-tujuan biasa, untuk visible biasa apa semua, better lah. Memang kena kemaskinikan dan kena ada account. Kalau tidak, nanti orang hanya boleh tengok kita punya cash index berapa, citation berapa, hanya itu saja yang orang boleh tengok, tapi tidak dikemaskini. Boleh? Ada soalan untuk WS tak? Kalau kita dah linkkan, automatic OCAD ni ada kat sini. Dia ada kat sini, dengan dia ada dekat OCAD. Sini, contoh saya ambil. Ni contoh. Ni researcher ID dan Scopus ID. So kalau orang nak tengok apa artikel yang diterbitkan dekat dalam Scopus ni, dia klik saja. Nanti dia akan direct pada Scopus ataupun WS. Dia klik saja. So dia boleh tahu dah artikel-artikelnya. So katakanlah dia satu lagi, kalau profil kita tu dikemaskini dan kita masukkan memang set cantik dan aktif, dia boleh ada satu button untuk potential collaborate.
Kalau orang nak collaborate dengan kita kan, kalau kita tengok okey penulis ni cerita pasal ni apa-apa semua, dia banyak menulis apa-apa semua, kita boleh approach dia. Kita approach dia dekat sini untuk sama-sama nak tak collaborate menulis. Kalau kita uh, apa nama ni, kalau kita cari nama-nama yang besar ni, kita boleh nampak lah dia collaborate dengan siapa-siapa kat situ ada. Dia beritahu apa ni, co-author dia siapa. Penulis ni dia collaborate dengan siapa. Semua maklumat-maklumat tu ada. Kena analisa saja. Okey, nanti dekat dalam Google form tu masukkan ni, kita nak link ni. Link ni masukkan, kemudian masukkan yang ni nombor ID, kemudian masukkan hash index berapa, kemudian masukkan publication berapa dan juga citing artikel. Kalau nak tengok lebih lanjut, boleh view citation report ni. Dekat dalam ni boleh buat analisa apa semualah. Kalau kita nak tengok analisa, kat mana lagi kita punya kekuatan ke, kat mana kita nak buat, nak visiblekan bagi orang site ke apa semua, artikel mana yang kita nak target apa semua ada kat dalam ni. Bila orang site apa semua, tahun bila apa semua ada. Boleh download. Macam contoh saya buat full report ni. Contoh untuk Niha lah. Masukkan, nanti dibuat analisa dan dia keluarkan report. Berapa banyak, bila, tahun bila, apa semua, siapa yang download, artikel mana, siapa yang dokumen mana yang site kita punya, semua keluar. Semua akan keluar. Yang penting kita tahulah bagaimana cara nak buat dia. Semua data ada dekat dalam ni. Boleh ya? InsyaAllah lah. Ada sebarang pertanyaan tak? Kita tengok. Tadi ada satu soalan dari peserta. Beliau bertanya, dalam WOS ni semua publication kita akan keluar, akan disenaraikan ke dalam WOS ni, ataupun hanya ada paper yang publish under WOS saja? Okey. Jawapannya, paper yang tidak diindeks dengan paper yang diindeks oleh WOS. Tapi untuk paper yang tidak diindeks, kita kena add publication kita kat dalam ni. Dalam ni ada add. Barulah dia keluar untuk paper yang tidak diindeks. Untuk paper yang diindeks dekat dalam WOS, memang ada bawah akaun kita. Dengan syarat kita kena tengok betul-betul sama ada itu paper kita ataupun bukan. Sama ada bila kadang-kadang dia macam ni. Bila dalam proses diorang Scopus ke WS Google Index ni, dia tengok algoritma dia. Kadang dia tengok nama kita ni, dia rasa ini kita punya. So dia indekskan bawah kita. Tapi bila kita review balik, kita tengok bukan kita punya. So kita removekan. Ataupun dalam proses indeks tu, kita punya artikel tak termasuk pun dekat dalam tu. So kita boleh ambil dan minta dimasukkan bawah akaun kita. So untuk menjawab soalan tu, adakah semua paper? Ya, kalau kita buat kemas kini kita punya profile. Dan tidak kalau kita tak kemas kini ataupun ada artikel yang missing ataupun ada artikel yang kita tak masukkan dalam kita punya report untuk yang tidak diindeks dekat dalam WOS. Boleh kita boleh filter. Contoh saya ambil lagi. Contoh ini profil kita lah. Ini profil tuan-puan. Dekat bahagian bawah ni kita boleh tick dan untick dia. Kalau kita untick, dia keluar 37 publication yang ada dekat dalam WS. Kalau kita tick dia kat sini, dia beritahu 53 dokumen. 53 dokumen ini termasuk dokumen yang tidak diindeks oleh WS. Dia ada beritahu ni not index, ni not index. Ini tidak ada dekat dalam WS. Yang ada dalam WS yang ni. Yang ada link ni semua yang dalam WS. Boleh Jawab soalan. Kita ada baki lagi 1 minit. Boleh. So jika ada peserta yang ingin bertanya soalan, boleh terus bertanya soalan.
Kalau tak ada, kita boleh tamatkanlah sesi webinar. Tapi menarik lah. Saya pun sambil-sambil saya dengar tu pun saya buat jugalah. Buat nanti submit sebab kita nak bantu UiTM Melaka ni lah untuk lebih visible kan, dan yang lebih penting tuan-puan punya apa nama ni UiTM expert tu dia lebih detail lah, lebih update. Contoh UiTM expert kat sini kan. Okey, jadi mohon para peserta untuk isi borang untuk kemaskini profil UiTM expert yang diberikan oleh Puan Roslina. Dan saya sudah share juga link borang kehadiran dan maklum balas untuk para peserta untuk isilah. Okey. Okey, so jadi kita boleh tamatkan ya sesi ni. Boleh. Okey, so Setuju. terima kasihlah saya ucapkan kepada kita punya penceramah Cik Hazlin Ibrahim di atas perkongsian ilmu sebentar tadi ya. Jadi kita nak ada sesi bergambar sekejap lah. Kita boleh mohon jika ada peserta yang boleh nak buka ke kamera untuk kita tengok gambar. Kalau ada pertanyaan lepas ni, boleh kontak lah pustaka rujukan masing-masing. Kampus masing-masing ada pustaka rujukan, insyaAllah kita akan bantulah. Nak kontak saya pun boleh, tak ada masalah. Okey, so sekali lagi saya rakamkan ribuan terima kasih lah, Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada penceramah dan para hadirin yang sudi meluangkan masa bersama-sama untuk menyertai webinar ini. Okey, so saya juga ingin memohon ribuan kemaafan andai ada salah silap sepanjang saya mengacarkan majlis ini. Sekian saja, salam hormat, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya share lagi, sekali lagi borang kehadiran. Ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.